Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ashikin binti Ahmad Damanhuri. Nombor matrik A170318. Hari ini saya akan membentangkan tajuk maksud dan dalil husnuzon. Husnuzon atau bersangka baik merupakan salah satu sifat terpuji ataupun sifat mahmudah yang perlu ada pada setiap Muslim. Sifat ini juga akan membawa seseorang Muslim itu akan menjadi Muslim yang sejati dan yang berfikiran positif. Oleh itu, sebelum memiliki sifat husnuzon ini, perlulah memahami apakah itu maksud husnuzon, dan dari maksud segi bahasa maupun dari husnuzon dapat dilihat daripada segi bahasa maupun dari segi istilah. Daripada sudut bahasa, perkataan husnuzon datang daripada perkataan bahasa Arab iaitu husnu bermaksud baik, manakala zon pula bermaksud sangka. Jadi perkataan husnuzon bermaksud sangkaan yang baik. Manakala daripada segi istilah, husnuzon ini bermaksud bersangka baik terhadap ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia. Husnuzon ini adalah sifat orang-orang yang beriman. So bagi sesiapa yang mempunyai sifat husnuzon ini, maka dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan sifat suuzon, iaitu bersangka buruk. Seteru itu, husnuzon ini perlulah difahami maksudnya daripada segi bahasa husnuzon dalam ikhtilaf. Menurut Salman Al-Audah, hendaklah baik sangka kepada orang alim walaupun bercanggah pandangan ataupun mengambil pandangan lain darinya. Jangan sama sekali terlalu cepat menuduh seseorang itu bercanggah dengan dalil syarak ataupun dalilnya tidak tepat dan sebagainya. Manakala menurut Al-Qaradawi, para ulama bersangka baik terhadap ulama lain. Sebagaimana contoh, Imam Syafi'i pernah berkata, pandanganku betul bagiku dan mungkin salah pada pandangan orang lain, manakala pandangan orang lain betul bagi mereka dan mungkin salah bagi diriku. Oleh itu, Imam Syafi'i berkata, aku tidak kisah kebenaran itu datang daripada lidahku ataupun daripada lidah musuhku. Kat sini jelas menunjukkan bahawa Imam Syafi'i sendiri menitikberatkan tentang bersangka baik dalam menerima sebarang pandangan daripada orang lain. Kehebatan para ulama dalam bersangka baik antara mereka terselah apabila mereka menunjukkan akhlak yang mulia apabila berlakunya sebarang perbezaan pandangan. Husnuzon dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan berdakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap manusia perlulah menjauhi sifat prasangka buruk terhadap orang lain dan juga mencari kesalahan orang lain. Oleh itu, perlulah setiap manusia itu mengamalkan think positif ataupun husnuzon. Seterusnya adalah dalil mengenai husnuzon yang terdapat dalam hadis. Terdapat satu hadis yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda ketika 3 hari sebelum baginda wafat. Baginda bersabda, iaitu janganlah salah seorang daripada kamu meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Okey, daripada hadis ni kita nampak bahawa Rasulullah SAW ingin menegaskan bahawa begitu pentingnya kita untuk berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pencipta kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menentukan takdir kita sebagaimana yang telah ditentukan. Oleh itu kita perlu bersangka baik apabila berlakunya sebarang ujian ataupun dugaan yang telah dilalui dalam kehidupan ini. Seterusnya, terdapat juga sebuah hadis kudusi
dalam sebuah hadis kursi yang berkaitan dengan husnuzon. Maksudnya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku sama seperti hamba-Ku yang menyangkakan aku, yakni aku dapat melakukan untuknya apa yang difikirkannya dan dapat aku lakukan untuknya, dan aku bersamanya jika dia mengingatiku. Sekiranya dia mengingati aku dan dalam dirinya, aku juga akan mengingatinya dalam diriku, dan jika dia mengingati aku dalam sekelompok orang, aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka, dan jika dia datang satu jarak lebih dekat denganku, aku pergi satu hasta lebih dekat kepadanya, dan jika dia datang satu hasta lebih dekat kepadaku, aku menjauhkan dua tangan terentang lebih dekat kepadanya, dan jika dia datang kepadaku berjalan, aku pergi kepadanya berlari. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa bersama sangkaan hamba-Nya. Setiap manusia hendaklah sentiasa bersangka baik terhadap sesuatu perkara dan terhadap apa yang difikirkan tu. Kiranya kalau kita ni sentiasa bersangka baik terhadap Allah, maka Allah bersama sangkaan kita. So itulah kebaikannya bila kita ni bersangka baik. Itulah kepentingannya bila kita ni tim positif. Okey, justru itu pentingnya kita dalam bersifat tim positif ataupun bersangka baik dalam kehidupan, kerana ianya akan membawakan satu kebaikan juga ke dalam kehidupan kita seharian. So bila kita ni sentiasa bersangka buruk ataupun suuzon, ianya akan bawa satu keburukan juga pada diri kita. So macam kita hidup kita ni susahlah nak tenang bila kita ni sentiasa bersangka buruk terhadap orang kan, sebab kita ni asyik memandang keburukan saja. Tapi apabila kita sentiasa bersangka baik, tim positif saja terhadap orang lain, maka hidup kita juga akan tenang tanpa kita memberatkan lagi kepala kita untuk bersangka buruk terhadap orang. Sekian, terima kasih. Wallahu alam.